Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعه كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلى حقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه. Yang dikasihi sahabat-sahabat pimpinan kepada Masjid At-Taqwa Durian Burung Kuala Terengganu ini, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, dan kepada guru-guru yang kepada hadir, pengetua-pengetua, guru-guru, penolong kanan yang hadir pada malam ini, kepada guru ibu bapa yang saya raikan, anak-anak, tuan-tuan perempuan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh dengan keizinan daripada Jatuh Kuasa Masjid ni, boleh tak kita minta semua datang ke depan? Jauh sangat tu. Depan semua ke depan semua. Dekat-dekat sini ni, keliling saya ni. Semua sekali. Bangun. Sila, tuan. Ke depan. Jauh sangat. Kita tak boleh duduk majlis ilmu. Kita kena betulkan akhlak, adab duduk majlis ilmu. Ke depan. Tolong saya. Saya datang daripada Kuala Lumpur ni 5 jam setengah perjalanan baru sampai ni. Sila. Bukan raikan saya, kita raikan majlis pada malam ni insya-Allah. Jauh sangat. Bila jauh sangat ilmunya jauh. Bila jauh sangat roh ilmunya jauh. Bila jauh sangat antara kita dengan penceramah yang ada ruang-ruang itu diisi oleh syaitan-syaitan dan iblis-iblis. Sebab itu yang ngantuk, duduk majlis ngantuk kan? Duduk majlis teringat nak pegang telefon, tak mau pegang telefon. No one should be holding phone. No one. Jangan seorang pun pegang telefon. Kalau tidak, saya nak berhentikan saja ceramah ini. Lagi-lagi tuan-tuan yang belakang tu, tolong marilah kita raih, masya-Allah ni majlis ilmu tuan-tuan. Tak ada lagi sekarang ni. Jam saya ni pukul 7.37 ni dalam dunia ni. Inilah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Raihkanlah taman syurga ni. Duduklah sebagai bakal-bakal ahli syurga. Duduklah sebagai insan-insan ahli syurga. Saudara-saudara, saya nak sebutkan kepada anak-anak, terutama saya nak tunjukkan kepada anak-anak, majlis ilmu ni, satu hari Rasulullah SAW bagi tahu para sahabat. Ini hadis. Saya ambil dia punya penerangan hadis itu saja. Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, terdapat 3 jenis golongan bagaimana mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar nanti. Golongan yang pertama bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada mahsyar, Allah tak mau tengok mereka. Allah tak nak tengok mereka. Allah tak nak pandang mereka. Siapa mereka? Mereka itu yang ada majlis ilmu, diberitahu dekat 2 minggu dah Durian Burung, malam ini ada majlis ilmu. Datanglah. Orang yang sekitar di sini sekitar 100 meter pun tak datang. Allah tak mau tengok dia. Sebab dia tak mau duduk meraihkan Allah dalam majlis namanya taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah golongan yang kedua, Allah pandang tapi tidak dengan pandangan rahmat. Allah pandang tapi dengan tidak pandangan rahmat. Siapa mereka? Mereka yang hadir dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu, tetapi tuan-tuan, badan duduk, hati tak duduk, badan duduk, kepala tak duduk, badan duduk, pemikiran tak duduk, badan tak duduk, hati nurani tidak duduk.
Dan orang-orang ini biasanya memilih kedudukan dalam masjid, dalam surau jauh daripada orang yang beriman. Saya sedih tuan-tuan, saya dah bersyarah ni 60 tahun dah. 60 tahun dah saya bersyarah. 60 tahun dah. Memanglah masjid sebesar ni, kadang-kadang saya pergi masjid tuan-tuan 2 kali besar daripada ini, 2 kali besar. Tuan-tuan bayangkan yang datang sekitar dalam 50-60 orang duduk jauh. Kadang-kadang kita nampak, kita bersyarah, dia bersembang di sana. Wanita-wanita bersembang dalam kelompok-kelompok mereka. Macam mana? Apa masalah nak duduk 1 jam, duduk dalam majlis ilmu, tajuknya kebesaran Allah, tajuknya kebesaran Nabi Muhammad, bukan hari-hari dengar. Tak ada seminggu sekali pun kita dengar. Sebagian daripada anak ini tak ada sebulan sekali pun mendengar majlis ilmu membesarkan Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad SAW, menyebut tentang perjuangan menegakkan agama Allah, menyebut tentang bagaimana kita nak menjadi manusia muslim yang diraikan Allah nanti di akhirat. Itu dia. Tapi kita tak mampu nak duduk 1 jam. Tak mampu. Tangan kita seluk juga poket, nak cari juga handphone, seluk juga poket, nak cari juga handphone. Kenapa? Golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang berteman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi tahu malaikat yang menaikkan kita di padang mahsyar. Apa dia? Allah bagi tahu. Yang bamai sebagian daripada dia, inilah kekasih-kekasih aku. Tuan-tuan, tadi yang pertama Allah tak pandang, yang kedua Allah pandang bukan pandangan rahmat, tetapi yang ketiga, inilah kekasih-kekasih aku. Siapa dia? Orang yang duduk dalam majlis ilmu, hatinya dalam majlis ilmu, kepalanya dalam majlis ilmu, badannya dalam majlis ilmu, dan yang duduk paling hampir dengan orang yang memberi ilmu. Kita lah. Jadi yang belakang-belakang macam mana? Malam ini kita dengar bisyarah di belakang, minggu lepas belakang, bulan depan belakang, sampai akhirnya nak mati pun kita duduk di belakang di sana. Saudara, bila kita duduk belakang-belakang dalam majlis ilmu yang macam ni, dalam punya cantik masjid ini, ujung perjalanan tadi saya bagi tahu sahabat 2 orang, kita datang 3 orang tuan-tuan. Kita akan datang satu masjid yang besar, masjid yang baru. Saya bagi tahu 2 orang tak akan datang sini, 2 orang. Masjidnya besar, pengurusannya bagus, masjidnya bersih. Saya bagi tahu 2 orang semua. Inilah gambaran saya masjid At-Taqwa Durian Buruk. Tapi kalau begitulah disediakan suasana masjid, kita tak selesa duduk di masjid, tak selesa duduk di rumah Allah. Saya tak tahu tuan-tuan, kalau di rumah Allah pun tak selesa duduk, bagi tahu saya nak selesa di mana lagi? Kalau tak selesa mendengar cerita Rasulullah, tak selesa mendengar cerita ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin. Tak selesa nak dengar cerita kasih Allah. Saudara, kasih Allah, anak-anak kita kasih Allah. Pagi tadi sembah subuh tak? Pagi tadi datang masjid tak? Pagi tadi sudut sajadah tak bersama imam tadi? Rakaat yang pertama mereka baca ayat Al-Qur'an sajadah. Saudara, macam mana kita nak cerita SPM ni? Macam mana kita nak cerita tuan-tuan? Nak berjaya dalam SPM, dan kita tak boleh bawa diri kita ke masjid, ke surau, mendengar majlis ilmu. Mak bapak pun tak kesah kadang-kadang. Berapa orang mak bapak tuan-tuan? Sebelum azan maghrib 6.52 tadi dah bagi tahu 5 minit sebelum tu. Masjid, jom masjid. Ayah dah sedia dah, mama dah sedia. Jom. Kita aman, jom masjid. Ayah mana cakap begitu bagi tahu saya? Tadi pada pukul 6.30. Saudara, inilah dia. Dan saya nak menyebutkan insya-Allah, bila kita cerita mengenai anak-anak ni,
Saya ada anak 8 orang. Saya ada cucu 18 orang. Saya dah tulis buku sebanyak 40 buku saya dah tulis. Daripada 40 buku, 18 buku mengenai pelajar-pelajar. Satu buku yang saya tulis masih sekarang lagi digunakan. Sejak 35 tahun yang lalu masih digunakan lagi buku itu. Apa namanya? Nama buku ialah Study Smart. Belajar smart. Macam mana nak study smart? Saya tulis buku itu. Satu lagi buku saya tulis teknik mendapat markah A plus dalam peperiksaan. Saya tulis buku itu. Jadi saudara, saya baca banyak juga tentang buku-buku mengenai kecemerlangan pelajar-pelajar. Saya dah baca dan tulis buku-buku mengenai bagaimana kita nak mempengaruhi anak-anak kita supaya hidup dalam satu budaya cemerlang namanya, sesuai dengan tajuk yang kita bincang malam ini. Saudara yang kata sekalian, saudara, apa orang mak bapak pernah cerita dengan anak-anak? Contoh-contoh anak-anak muda umur 14 tahun sampai yang paling besar, yang paling tua pun dalam 19 tahun. 14 tahun sampai 19 tahun. Bilangannya bukan 10, bukan 20, bukan 200, 2000, bukan 1000 bilangannya. Anak-anak muda yang dididik sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anak muda yang dikatakan dalam buku-buku tulisan oleh penulis hebat dalam dunia disebut sebagai the unique Quranic generation. Generasi Quran yang unik. Generasi Quran yang apa? Tengah. Generasi Quran yang apa? Generasi Quran yang unik. The unique Quranic generation. Dididik sendiri, murabi pendidiknya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka antaranya? Zubair bin Awam. Tuan-tuan, cerita dengan anak-anak kita. Manusia namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Al-Awam pernah cerita dengan anak kita. Umur 15 tahun memeluk Islam, memimpin dakwah Islam, anggota berkuda Islam, handal menghunus pedang, 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Zubair bin Awam, 10 sahabat dijamin syurga. Puan-puan, Zubair bin Awam dijamin syurga. When he dies, when he is gone, his name already being listed as a man of Jannah. Sudah, namanya sudah tercantik di pintu syurga. Antaranya 10 orang itu Zubair bin Awam. Perempuan dah cerita dengan anak kita. Cikgu-cikgu ni dah baca kan pada anak-anak kita. Nombor 2, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Pernah kita cerita Talha? Malam ni saya nak beritahu Talha umur 15 tahun. Memeluk Islam, bijak, berfikiran tajam, gagah, berani, mengorbankan dirinya melindungi Rasulullah dalam peperangan Uhud. Memiliki kekayaan dunia namun sangat dermawan. Hartanya dihabiskan untuk Islam. 10 orang sahabat yang juga dijamin syurga. Siapa dia? Talha bin Ubaidillah. Macam mana? Kompas anak kita ni siapa ni? Kompas. Who are their compass in life? Model in life. Contoh in life. See, these young people yang saya sebut dah 2 tu umur 15 tahun. Ketua perang. Anak kita ketua apa? Anak kita apa? Ketua mondar mandir, naik motosikal, pusing durian burung ini. Itu anak kita. Suruh pergi tuition, tuang tuition. Itu anak kita. Duduk di pondok-pondok di mana-mana pun masing-masing pegang telefon.
Itu anak kita. Hari Jumaat duduk belakang-belakang, khutbah dibaca, mereka berkhutbah di belakang. Itu anak kita. Ketiga, Sa'd bin Abi Waqqas. Saya bagikan ni perempuan, kita kena baca buku-buku ni. Parents have to read out these books in telling your children who are these people, what are their characteristics, what are the things that make them men and women of Jannah. Apa mudahnya? Ada tak pada anak kita? Tak ada ibu-ibu dan ayah-ayah ingin melihat anak kita juga tercermin surga dalam kehidupan mereka. Tak gunalah tuan-tuan sampai saya beritahu ya, saya belajar sampai PhD kan ni. Saya first degree ada, masters ada, PhD saya ada. Tak guna. Dr. Hasan punya PhD tak guna seduit pun kalau saya tinggalkan agama Allah, kalau saya tak besarkan Allah, kalau tidak sanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya tak ke masjid, kalau saya tak ke surau, kalau saya tak duduk dalam majlis ilmu, kalau saya tak raikan mak bapak, kalau saya tak muliakan mak bapak, kalau saya tak khidmati mak bapak, tak guna satu sen pun PhD saya. Jadi tuan ya, nanti saya nak bagi tahulah apa rahsia dua orang yang saya sebut ni. Sa'd bin Abi Waqqas umur 15 tahun masuk Islam. Dibawa masuk Islam oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pemuda Mekah, pemanah terbaik. At the age of 15, dia pemanah terbaik. Anak kita ambil SPM berapa tahun umur? 17. Pemanah apa anak kita ni? Pemanah apa dia? Anak kita ni pemanah apa? Pemanah batal ni tergolek-golek tak bangun, pemanah tiang kilap ni tergolek-golek tak bangun, pemanah kegemarannya rokoknya tu risau rokok. Orang ni tak ada semua ni yang saya sebut namanya, tak ada benda-benda ni, tak ada pada dia. Yang ada pada dia ialah agungkan Allah, agungkan Rasul, muliakan Rasul, berjihad di jalan Allah. Itu yang ada pada mereka. Yang saya sebut namanya 3 orang tadi. Kemudian Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, umur 16 tahun memeluk Islam, menjadikan rumahnya sebagai pusat dakwah Islam di Madinah selama 13 tahun. Rumah kita jadi apa perempuan? Rumah kita jadi apa? Rumah kita jadi pusat apa? Arqam bin Al-Arqam umur 16 tahun memeluk Islam, menjadikan rumahnya sebagai pusat dakwah Islam di Madinah selama 13 tahun. Kemudian tu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit mempunyai semangat dakwah yang tinggi, umur 13 tahun. Umur 13 tahun sibuk mengurus ummah. 13 years old. How old are they? How children here? 17 years old. See the gap, tuan-tuan, yang gap. Bayangkan. Minta maaf tuan-tuan, silapnya siapa? Silapnya Hasan Ali sebagai ayah, Hasan Ali silap. Isteri Hasan Ali sebagai ibu, isteri saya silap. Nanti saya ceritakan kesilapan-kesilapan yang kita lakukan kepada anak-anak, sama dengan soal pendidikan dan sebagainya. Anak kita tuan-tuan dah tak maju dalam pendidikan, dah tak maju dalam pelajaran, dah tak maju, tak boleh matematik, sains tak boleh, fizik tak boleh, chemistry tak boleh, biology tak boleh, computer science tak boleh. Bukan saja itu tak boleh, masjid tak boleh, surau tak boleh, agama tak boleh. Macam mana? Saya kalau tuan-tuan nak imtihan anak tuan-tuan ni, seorang-seorang tuan-tuan, seorang-seorang, imam ada kat sini tuan-tuan, imam ada kat sini. Saya nak suruh dia baca satu surah dalam Al-Quran, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kenapa saya pilih itu nanti? Cuba baca seorang-seorang. Imam ada kat sini, seorang-seorang, take turn seorang-seorang.
Berapa orang yang lulus, berapa orang yang tak lulus? Hampir 99% tak lulus. Pasti. Macam mana? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Mana anak kita bezakan kata zai dengan zal? Macam mana? Ambillah salah satu rukun dalam sembahyang yang mesti itu rukun, yang pasti tak baca dia tak sah sembahyang. Apa dia? Tahiyat akhir. Saya yakin kalau kita bagiskan anak-anak kita kat sini, hampir semuanya menyebut at-tahiyyah. Bukan at-tahiyyah, bukan ha ini. Ha. At-tahiyyah. Macam mana? Bukan mubarakatus salawat, bukan salawat. Mubarakatus salawat. Tayyibah, bukan tayyibah. Tak maaflah tuan-tuan. Tuan-tuan ada ajar anak, tuan-tuan datangkan guru-guru Al-Quran mengajar anak-anak kita bersama anak saudara kita, panggil ke rumah, goreng mi sikit, jamu sikit ustaz, untuk dia bercerita dengan anak-anak kita ni, dengarkan bacaan-bacaannya. Talaqi nama datang, musyafahah, talaqi, musyafahah. Saudara, yang akhirnya saya tak cuba banyak-banyak. Zaid bin Thabit 13 tahun sibuk menguruskan umat Islam, dan dalam hati, di dalam jiwa Zaid bin Thabit ni cinta kepada jihad, cinta untuk mati mendukung agama Allah SWT. Anak-anak 17 tahun cinta apa? Cuba kita tahu. Anak-anak yang 17 tahun, anak-anak kita tahu yang kita raihkan, dia menjadi at-taqwa dan durian burung ni, cinta apa dia? Dia cinta, yang saya nampak lah, cinta tengok branded, kasut yang branded. Paling tidak ni Adidas, paling tidak ni Nike. Kurang daripada Adidas dia tak nak pakai. Beli kasut, bapak dia beli kasut dekat pasar malam, dia tak nak pakai. Padahal dia orang miskin. Itu kecintaan dia, branded. Pasal kita sudah dibaca dengan consumerism, paham consumerisme. Anak kita minta tawan, buka cek TikTok, mesti consumers good. Shopee-nya, TikTok Shop-nya, Lazada-nya. Itu anak permutus dia. Baik. Sekarang ni saya nak sebut anak-anak kita. Nanti Isyak nanti kita ada semayang hajat kan. Cikgu-cikgu ada kat sini ke? Cikgu ada cikgu? Cikgu ada? Tak ada cikgu? Angkat tangan sikit yang cikgu. Cikgu pun tak mengaku cikgu dah. Ada? Tak ada? Sekolah menengah Sultan Ahmad. Saya contoh angkat tangan dah. Mana pengetua Sekolah Sultan Ahmad? Alhamdulillah. Seorang dia. Saudara saya pernah komen ni. Hal macam ini paling tidak hanya 4 manusia kena hadir dalam majlis macam ini. Tak maaf saya sebut. Dalam buku saya sebut ni. Dalam tulisan-tulisan saya sebut. Satu yang perlu hadir bagi saya ialah mak bapak mesti hadir. Saya nak tanya anak-anak ni, angkat tangan yang anak-anak ini hadir tapi atas sebab mak bapak tak hadir. Angkat tangan. Yang mak bapak tak ada kat sini, mak bapak tak ada kat sini, angkat tangan. Angkat tangan apa masalahnya? Kita angkat, bukan saya nak hukum apa pun. Kita tengok ni. Kita tengok ni. Majoriti tak datang. Saudara, majoriti, the parents are not here. Macam mana? Hasan Ali tak ada kaitan darah dengan anak-anak ini. Hasan Ali tak kenal anak-anak ini. Hasan Ali tak pernah tinggal dengan anak-anak ini. Hasan Ali tak pernah makan seminum semakan dengan anak-anak ini. Tapi mak bapak, mana mak bapak? Majoriti dia kata macam ini 3 kan? 3 kan? 3 kan? Hah?
Tak dengar dia apa dia? Saya 1 sampai 5. Tak kisahlah 1 sampai 5. Okey, tak kisah 1 sampai 5. Tadi angkat tangan bila saya tanya tadi berapa orang mak bapak yang tidak ada di sini? Majoriti tak ada. Macam mana? Macam mana kita nak cerita kecemerlangan? Macam mana kita nak cerita kejayaan? Tak kisahlah SPM ke apa-apa peperiksaan pun. Macam mana? Sebab penyokong utamanya tuan, yang nak memegang bendera kejayaan kecemerlangan ni mak bapak dia. And mak bapak are not here. Macam mana? Bukanlah memang kita ni cukuplah. Kita cara-cara kita yang lepas-lepas ni cukuplah. Kita kena we have got to be definitive. We got to be serious. You want your children to be successful. Now we got to show the way what success all about pada anak-anak kita. Tak boleh. Minta maaf saya nak sebut ni. Saya, tuan anak-anak saya, keputusan peperiksaan tu dia tak tahu lagi, sekolah tak tahu lagi, saya dah tahu. Punya eagernya saya nak tahu, nak tengok anak saya berjaya. Punya egonya saya memasang kaki-kaki teman-teman yang ada di lembaga peperiksaan tu. Memang dah boleh keluar dah, tapi sekolah tak dapat lagi, dah keluar dah. Bukannya melakukan kesilapan. Saya dah dapat keputusan dah. Pasal I was so eager to see my children are all successful. Involvement saya sikit pada mak bapak. Tiap minggu tuan-tuan, tiap minggu saya tak tahu tuan-tuan buat apa pada anak-anak ni. Hari Sabtu hari Ahad, anak saya akan tunjuk laporan mingguan apa dibuat terhadap pelajarannya. Tiap-tiap subjek. Matematik apa dibuat, sains apa dibuat, bahasa Malaysia apa dibuat, sejarah apa dibuat, geografi apa dibuat, fizik apa dibuat, chemistry apa dibuat. Ditunjuk depan saya. Every week without fail. Puan-puan buat? Saya nak tanya, puan-puan buat? Tuan-tuan buat? Kita bukan kena tahu. Tuan-tuan tidak berarti mathematician, tuan-tuan tak sebenarnya guru. Hanya nak dapatkan roh supaya anak kita mengatakan dalam dirinya, ayah serius, mama serius, ayah nak beritahu, mama nak beritahu, aku tak boleh main-main, aku mesti tunjukkan laporan yang terbaik. Tuh. Tapi kalau mak bapak tak kisah, malam ni pun tak datang, tak kisah, takkan Hasan Ali dia berpuluh-puluh datang nak kisah. Tuan-tuan, saya bukan marah tuan-tuan, jangan silap tuan-tuan. Tapi saya nak pecahkan tembok-tembok ni. Saya dah bersyarah 40-50 tahun dah tuan-tuan, nak pecahkan tembok ni. Tembok tadilah duduk dalam majlis ilmu belakang-belakang, jauh-jauh duduk itu tembok. Pecahkan tembok ini. Kita tidak mesra dengan anak-anak, tak cakap dengan anak, tak tegur anak-anak, tak duduk sebelah anak, tak ubut-ubut kepalanya, tak usap-usap rambutnya. Anak-anak kita, itulah tembok aja. Tembok yang memisahkan antara mak bapak dengan anak-anak. Itulah gapnya, itulah jurangnya. Makin besar jurangnya, makin baik, makin tidak baik untuk kehidupan anak-anak itu. Saudara, setengahnya, tuan-tuan saya nak bagi tahu, setengah anak-anak ni dekat sebulan 2 bulan tak cakap dengan mak, tak cakap dengan bapak, especially bapak. Berbulan tak cakap dengan bapak. Macam mana? Berbulan tak tegur bapak, berbulan tak minum-minum air bersama bapak, berbulan tak bercerita-cerita hal sekolah kepada bapak. Macam mana? Sebab bapak-bapak sendiri meletakkan, tuan-tuan, meletakkan sebahagian daripada barrier itu antara dia dengan anak-anaknya. Antara barriernya apa? Bapak tak kisah itu barriernya. Antaranya apa dia? Bapak pembengis. Antara barriernya apa? Bapak mudah menuduh yang anak-anak ini melakukan sesuatu, mudah mencari kelemahan-kelemahan. Anak-anak tak suka. Apalagi bapak-bapak yang mudah, tuan-tuan, mudah tak ada. Cikgu minta, bapak datang, mak datang, ada masalah besar anak-anak ni kat sekolah, tak datang. At best
Kita mak-mak datang, papa tak datang, mak-mak datang. Kesian tuan-tuan. Baru-baru ni saya pergi satu syak, dua minggu betul-betul. Minggu yang pertama tuan-tuan di kapal Kelang. Minggu yang kedua di Banting sana, Kuala Langat di Banting. Supaya saya bagi motivasi macam ni. Allah tuan-tuan, dengar cerita daripada guru-guru tu tuan-tuan ni. Tak ada, dia kata anak dia, ada seorang anak, beberapa orang anak belajar dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Guru-guru di sini tak pernah tengok bapa dia, sekalipun tak pernah tengok bapa dia. Cuba. Tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tahun, puan-puan 5 tahun, and yet the school has never seen the father of the children. Tak pernah tengok. Nak berjaya macam mana? Sekolah Cina tuan-tuan, guru-guru Cina ni mengkeroyok atau keroyok dengan guru-guru tu. Ada ruang-ruang untuk ibu bapa jumpa dengan guru-guru. Tuan-tuan, ibu bapa Cina ni keroyok mereka. Orang Melayu macam mana? Orang Islam. Saya pernah memberikan kursus motivasi, ceramah motivasi kepada sekolah Cina. 2 jam tuan-tuan. 2 jam habis 2 jam jamu sikit nak pergi kereta. Mak bapak tuan-tuan, mak bapak tunggu saya kat kereta, tunggu dekat kereta. Doktor, saya got some question for you. Can you give me a brief reply on this one? 1, 2, 3, 4. Aduh, macam mana tuan-tuan dia punya minat dia. Ayah-ayah, bapak-bapak Melayu datang pun tidak. Tuan-tuan, saya tak selesa saya bicara malam ni kan. Tapi ni realiti lah tuan-tuan, kena accept ni, kena accept. Kalau tuan-tuan tak accept ini, maknanya tuan-tuan menyombongkan diri. Minta maaf saya sebut. Apa guna kita sombong untuk kejayaan anak-anak? Apa ada arrogance? Arrogance doesn't play any role for your children to be successful. No arrogance. Saudara yang saya berikan sekalian, saya nak cerita sekarang ni tentang syarat-syarat kepada kejayaan anak-anak. Kita azan pukul apa Isyak. Tuan Imam, azan pukul apa? Ya, sekarang azan dah? Dah lepas dah? Lepas dah? Lama dah lepas? Lama dah? Berapa minit? Oh, tak 5 minit dah. Tak jauh dah. Tak dengar bunyi-bunyi azan keliling ni pun. Atau malam ni memang tak azan sebut surau dalam masjid? Saya tak dengar lah. Okey, hujan ke luar? Hujan. Okey. Okey, kita sambung terus ke hujan ke? Nanti kita isyak, kita takhirkan isyak kan? Isyak lepas tu buat sembahyang hajat kan? Betul Ustaz? Ustaz Okey. Perempuan kita takhirkan isyak. Agak dia tuan bagi saya sampai pukul 8.45 macam tu. Boleh? Tuan boleh tuan? Boleh Tuan boleh Tuan Zainuddin boleh? Haji Zainuddin boleh? Sampai pukul 8.45 begitu boleh? Macam mana? Boleh ke tak boleh? Perempuan boleh? Perempuan letih ke perempuan? Boleh? Oh tengok bagus. Okey, saudara-saudara, salah satu daripada perkara, banyak perkara saya nak ambil sikit-sikit saja. Kejayaan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, ada 3 faktor besar yang membantu mereka berjaya. Pertama ialah mak bapak. Dalam buku saya bukan pelajar-pelajar, yang pertama mak bapak. Mak bapak yang selalu datang jumpa guru di sekolah, biasanya anak lebih berjaya dengan mak bapak yang tak pernah datang ke sekolah. 1. Mak bapak yang selalu datang meraihkan guru-guru yang nak berjumpa mak bapak, ada sesuatu yang berlaku kepada pelajar-pelajar, itu anak-anak itu biasanya bapak-bapaknya, mak anak itu lebih berjaya.
mak bapak yang faham mengenai tentang lanskap, kurikulum, silibus pelajaran anak-anak, diikutinya secara tidak langsung oleh mak bapak, mengikuti pelajaran anak-anak, biasanya anak-anak lebih maju, lebih berjaya daripada mak bapak yang tak kisah langsung. Nombor 4, mak bapak yang selalu monitor, pantau, daily punya monitoring, weekly monitoring, monthly monitoring. Saudara monitor ke anak-anak kita? Monitor tentang kejayaan-kejayaan mata-mata pelajaran mereka? Bukan kena kita pakar matematik, kena nak tahu, tidak. Tak semestinya tuan-tuan kena graduate masuk universiti, tidak. Hanya kita bersama dengan isteri, duduk dengan anak, tengok apa kerja-kerja dia dan bagaimana dia melakukan kerja-kerja menjadi pelajar-pelajar dengan mata-mata pelajaran yang dihidangkan kepada dia. Setakat mana dia mampu, dia tidak mampu. Kalau tak mampu, cari jalan memampukan dia. Itu mak bapak. Dan mak bapak tuan-tuan, satu lagi, mak bapak cuba. Durian burung ni saya tengok di sini masyarakat middle class. Durian burung ni masyarakat middle class. Maybe upper middle class. Anak-anak ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan, Datuk Osman ada kat sini ni, sahabat saya Datuk Osman. Seronok saya tengok Datuk Osman. Sahabat saya. Ada satu lagi tuan-tuan ni, Cikgu Dunia namanya. Besok pagi saya pergi kuliah subuh dekat masjid yang dipengurusikan oleh Cikgu Dunia. Nama dia Dunia tu tak? Nama dia Dunia, Cikgu Dunia. Dia cenderung besok. Besok pagi kuliah subuh. Tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, ayah-ayah, mak-mak ni, tuan-tuan untuk kejayaan anak-anak ini, pastikan setiap selepas salat atau sebelum salat atau dalam salat atau di mana-mana pun, doakan anak-anak, jangan tinggal doa, sebut nama mereka, sebut nama penuh mereka, sebut. Terutama dalam sembahyang tahajud. Nak berjaya, bapa-bapa kena tahajud. Saudara, saya nak cerita sikit diri saya. Minta maaf, saya cerita diri saya. Saya ni, tuan-tuan, belajar sekarang umur 77 tahun. Rumah saya, masa saya belajar, masa saya kecil-kecil sekolah rendah begitu ni, sampailah sekolah menengah saya masuk asrama penuh. Tapi sekolah rendah, rumah saya tak ada api, rumah saya tak ada air, tak ada. Rumah saya tak ada kipas, rumah saya tak ada lampu macam ini, rumah saya tak ada switch lampu, rumah saya tak ada kepala paip, rumah saya tak ada meja, saya belajar tak ada meja. Rumah saya tak ada lampu untuk belajar, ada study lamp, tak ada rumah saya. Tapi Hasan Ali boleh berjaya. Apa yang anak-anak ni tak ada rumah dia? Saya nak tanya, apa yang kipas ada tak rumah? Kipas. Api ada tak rumah? Air ada tak rumah? Apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Perangai yang tak nak belajar itu yang tak ada. Semua ada. Hasan Ali semua tak ada. Semua tak ada. Tuition tak ada. Saya tak pernah tuition. Tak pernah tahu. The word tuition wasn't spoken. Tak disebut pun tuition. Tak ada. Anak-anak ni semuanya ada. Bapa ada kereta. Saya tak ada. Kampung saya tak ada kereta. Motosikal adalah 1-2 motosikal. Saya dibesarkan dalam suasana begitu. Saya belajar dalam suasana begitu. Sekolah yang dhaif, sekolah yang sangat dhaif. Tetapi tuan-tuan, manusia-manusia ketika itu, termasuk kawan-kawan saya, hati mereka tak pernah dhaif.
Hasan Ali sendiri hati tak pernah baik. Bayang dalam suasana itu, saya boleh masuk boarding school, number 1 boarding school, tuan. Saya tengok senarai yang baru-baru ni, nombor 1 dia, nombor 1. Semua boarding school di Malaysia, sekolah saya ni nombor 1. Sekolah saya ni pernah duduk, tuan-tuan, selama 11 tahun, nombor 1. 11 tahun, nombor 1. Semua sekolah asrama penuh di Malaysia, nombor 1. 11 tahun betul-betul. Pelajar-pelajar yang masuk sekolah saya 100% masuk universiti. 100% masuk universiti. Macam mana saya boleh masuk sekolah tu? Padahal saya tak ada api, tak ada air. Kasut sekolah saya, tuan-tuan, kasut sekolah saya, Masya Allah, tuan-tuan, saya tak tahu lah. Kasut satu aja kasut. Saya bukanlah miskin sangat, tidak miskin sangat, tapi begitulah kehidupannya. Nak miskin sangat tidak. Ayah saya macam guru agama kampung, ayah saya imam, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Tak adalah miskin sangat, bukan kita nak miskin ni, tapi saya nak beritahu, ayah saya ni imam, mak saya ni guru Quran. Yang saya ingat, yang saya kenal bapa mak saya, bapa saya tak pernah tak jaga malam pukul 4 pagi. Mesti every night they will wake up at 4 o'clock in the morning and doing tahajud. Dan dalam doanya, sampai nangis doanya, disebut nama Hasan Ali. Hasan Ali, berjayakan Hasan Ali, berjayakan Hasan Ali. Mak saya tak pernah pergi sekolah. Mak saya tak pernah pergi sekolah. Sebagai daripada mak-mak kita ni graduate, mak saya tak pernah pergi sekolah. Bapa saya sekolah Belanda, no tu di Makassar, Sulawesi. Sekolah Belanda darjah 2. Bapa saya sekolah Belanda darjah 2. Mak tak pergi sekolah, bapa sekolah darjah 2. Macam mana anak boleh masuk boarding school dan skor A. Tapi ayah saya tak tinggal tahajud, mak saya tak tinggal tahajud. Sallu bil-lail wal raka'ah. Sembahyang malamlah kamu, bertahajudlah kamu, walaupun kamu mampu melakukan setakat 1 rakaat. Cikgu, sembahyang tahajudlah walaupun kamu mampu melakukannya 1 rakaat. Wa sallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Nabi, hendaklah kamu bangun malam, sembahyang malam, tahajud dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Bangun malam dalam keadaan manusia lain sedang tidur nyenyak. Setelah kamu menunaikan tahajud, tadkhulul jannata bisalam, masuklah kamu syurga dengan penuh kesejahteraan. Syurga, tahajud syurga, witir syurga. Macam mana pun buat. Bapa bertahajud pagi tadi? Ya, jawabnya saya yakin. Perempuan berwitir pagi tadi? Ya. Perempuan berduha pagi tadi? Ya. Perempuan berisyraq pagi tadi? Ya. Kalau tidak pun juga saya mengiyakan. Ni anak-anak kita semua tanya saya, tuan-tuan, Allah, tuan, sekarang ni bila saya di kuliah duha, terutama saya ada 2 kuliah duha saat ini, tuan. Besok ada kuliah duha, lusa pun ada kuliah duha. Bila kuliah duha ni kebanyakan, almost 95% orang perempuan datang jumpa saya masa minum-minum tu, mesti ada yang datang jumpa saya. Tanya hal suami, tanya hal anak, cerita tentang suami, cerita tentang anak. Macam-macam masalah, tuan, macam-macam masalah. Anak perempuan yang keluar rumah tak balik 4 hari, hari yang kelima baru balik, digonggong oleh boyfriend dia. Tak ada masalah. Dekatan 3. Macam mana? Di mana mak, di mana ayah? Kita nak cerita apa? Saudara, cerita suami pula. Allah, cerita suami. Makin tua makin bengis, makin tua makin bengis. Isteri bercerita kepada saya, makin tua makin bengis, makin tua makin bengis, makin tua makin tak bercakap, makin tua makin tak bercakap, makin tua makin tak bercakap. Tuan-tuan nak tahu ya, ada suami isteri setelah berumur 65 tahun, tuan-tuan ya, satu hari dia bercakap dengan suaminya tak lebih daripada 9 perkataan. Isteri itu cantik, 9 perkataan.
Manusia yang normal satu hari bercakap 35.000 perkataan. Manusia normal satu hari bercakap 35.000 perkataan. Ni suami ni bercakap 9 perkataan saja. Apa jadi rumah tangga ni? Macam mana anak ni nak membesar? Macam mana anak ni nak percaya? Mak bapak tak berkomunikasi. Mak bapak seolah-olah bermusuhan antara mereka di bumbung yang sama dengan anak-anak. Maknanya tuan-tuan, kalau nak berjaya ni kena kerja besar kena buat. Apa kerja besarnya? Kita kena reconstruct. You have got to reconstruct the whole family system. Buat balik. Kalau setakat sekarang ni tuan-tuan, setakat sekarang mak pergi masjid, sekali bayar, sekali pergi masjid, sekali tak pergi masjid, ayah sekali semayang, ayah sekali tak semayang, ayah sekali bangun subuh, sekali tak bangun subuh, termasuk anak-anak. Itu cara nak diteruskan. Tak ada berjaya. Tak ada berjaya. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Kejayaan yang pertama salat. Yang kedua, kejayaan mak bapak dan anak-anak tidak terlibat dengan perkara yang sia-sia, lawak, sia-sia. Berapa banyak kita terlibat dalam prinsip sia? Tuan-tuan yang pencen-pencen, tuan minta maaf, tuan pencen-pencen. Duduk di warung, duduk kat kedai kopi pagi-pagi minum sampai dekat 1 jam. Kenapa duduk sampai 1 jam? Apa keperluan nak duduk sampai 1 jam? Apa keperluan nak duduk warung sampai 1 jam? Apa keperluan nak bagi-bagi rumah, Quran tak baca, hadis tak tengok, bagi-bagi balik daripada warung bagi sampailah pukul 1. Kalau ada kekuatan datang masjid, kalau tidak kekuatan semain di rumah. Lepas tu malam. Begitulah kehidupan kita. Takkan begitu. Nabi kehidupan kita tak begitu. Nabi punya kehidupan, sahabat-sahabat tidak begitu. Tuan saya kesian tengok sebahagian daripada sahabat-sahabat saya, tuan-tuan dan puan. Ada 2 orang serentak sahabat saya datang jumpa saya. Dia tanya saya, Hasan, what do you do now? Dia tanya saya, kenapa yang kamu buat sekarang ni? What are you doing now? Apa yang kamu buat sekarang ni? Saya bagi tahu dia, saya dakwah 10 masa. Saya dakwah 10 masa. Dia pula kata diri dia, tuan. Dia kata, dua orang tu sama je. Dia kata, apa dia? Aku tak tahulah saya pensin ni. Umur dah 65, pensin ni. Boring duduk rumah. Duduk rumah boring, tak tahu apa nak buat. Tengok bini pun boring, tengok makanan pun boring, duduk di dapur boring, duduk di luar boring. Apa aku buat? Dia kata, pagi-pagi pukul 6 aku akan bertolak daripada rumah, bawa aku punya perkakas golf, bawa kelab aku. Hari-hari aku main golf, aku balik di rumah dalam pukul 3 petang. Kita cuba bayang, kita kesian, tuan-tuan. Kesian. Orang yang berfikir, orang yang ada pengalaman, orang yang ada ilmu, ada masters, ada PhD, tapi hati tidak terbuka. Macam mana anak-anak kita kalau ada bapa yang macam ini? Bukan saya anti golf, tidak. Tapi takkanlah subuh bentar semayang tiba-tiba ke padang golf lah kita. Macam mana? Apa nak jadi kita? Allah kata, "Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih." Tunggu, kata Allah, hingga aku datangkan balasan aku kepada manusia seperti ini yang lupa dengan aku. Okey. Itu mak bapak, anak-anak. Faktor yang kedua ialah anak-anak. Saya kata tadi 3-4 faktor. Anak-anak. Anak-anak minta maaf, tuan-tuan. Berapa orang ni, tuan-tuan? Berapa orang, tuan-tuan tengok? Saya nak beritahu mak bapak berapa orang anak-anak maghrib datang ke surau masjid, antara maghrib dengan isyak, dia balik ke rumah atau duduk di masjid, dia mutalaah pelajaran dia serta dia membaca Quran paling tidak ni selembar, satu malam selembar, satu malam satu muka, satu malam satu muka. Anak-anak ni baca satu Quran satu malam satu muka. Mak dia baca tak satu malam satu muka, bapak dia baca tak satu malam satu muka Al-Quran. Saudara,
pergi ke masjid. Pergi ke masjid, pergi dengan ayah dia, dengan mak dia, datang ke masjid, doa dekat masjid, doa yang diaminkan bersama-sama oleh malaikat Allah di masjid ini. Ayah doa, malaikat amin. Mak doa, malaikat amin. Anak doa, malaikat amin. 3 amin malaikat. Kat rumah tak ada. Tuan-tuan 3 hari yang lepas saya bagi satu kuliah, namanya di Masjid Sungai Remal Luar. Saya pernah sebut kat sini tuan. Tuan-tuan boleh nanti saya bagi nombor telefon, tuan-tuan call dia punya pengurusi, call dia punya seterusnya, namanya Ustaz Hafiz. Saya buat program tuan-tuan 32 minggu yang lepas di Masjid Sungai Remal Luar, Kajang. Program namanya menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Program bermula daripada maghrib sampai berakhir pukul 10:30 malam. Yang mesti datang mak bapa dan anak-anak. Tuan-tuan cuba tuan-tuan call, tanya dia macam mana program. Kalau tidak, tuan-tuan, siapa yang nak menemukan hati dengan hati anak-anak kita ni? Siapa nak menemukan mata dengan mata anak dengan bapa dia? Siapa nak menemukan mata dengan penuh kasih sayang antara suami dengan isteri? Siapa nak close the gap antara anak-anak dengan parents dia? Siapa nak nasihat anak-anak ni? Sebahagian daripada kita memerlukan orang luar nasihat. Sebab itu Sungai Remal Luar panggil Hasan Ali, orang luar. Saya bukan penduduk Sungai Remal Luar. Untuk menasihat mak, menasihat bapa, menasihat anak-anak, menasihat persekitaran. Programnya namanya menyuburkan kasih sayang seisi keluarga. Wajib hadir mak bapa dan anak-anak. Allah. Tak cukup tisu lah tuan-tuan tengok tangisan. Tak cukup tisu, baru ada rasa. Dalam majlis itu tuan-tuan nanti anak-anak bergiling-giling daripada yang sulung di depan sampai yang muda-muda di belakang. Jumpa mak dulu, lepas tu jumpa ayah. Jumpa mak, salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, cium dahi mak, bisik telinga mak. Bayang tuan-tuan yang datang sebagainya anak umur 32 tahun tuan-tuan, malam tu 32 tahun. Anak dengan mak dia, salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak, cium dahi mak, bisik di telinga mak. Yang pertama ulang 10 kali. Apa dia? Ampun mak, ampun mak, ampun. Saya minta ampun mak, saya minta ampun. Tuan-tuan, bercucuran air mata. Peluk mak tu, peluk, dakap mak, dakap dia dakap mak dia, peluk. Ampun mak, ampun, ampun, ampun mak, ampun, 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 ampun. Saya nak tanya anak-anak ni, pernah meliput kepada mak minta ampun macam tu? Yang kedua, 10 kali ulang dekat telinga sebelah kanan. 10 kali. Tadi ampun, ampun. Yang kedua, saya sayang mak, I love you mama, I love you mama, I love you. Tuan-tuan bayang anak umur 32 tahun bisik kat telinga ayahnya, I love you papa, I love you, I really love you papa. Kita kena fikirlah tentang benda ni. Tuan-tuan tak boleh gambarkan macam mana sampai pukul 10:30 tuan-tuan. Manusia semua diikat dengan ikatan kasih sayang, tercurah, terhampur dan dikutip oleh ibu ayah dan anak-anak dalam program itu. Satu persatu mutiara-mutiara kasih sayang yang tercicir sekarang ini. Mutiara-mutiara yang tidak berkelip dalam rumah kita, yang tidak terbaca dalam rumah kita. Mutiara kasih sayang itu sebab tidak digilap. Suami tak gilap kasih sayang, isteri tak gilap kasih sayang, anak-anak tak gilap kasih sayang. Kalau rumah tangga bercanggah, suami isteri bercanggah, masa muka lebih banyak daripada manis, anak-anak tak boleh berjaya tuan-tuan. Perempuan, kalau perempuan masa muka hari-hari lebih banyak daripada manis muka, tuan-tuan tak seronok tengok muka suami lebih banyak daripada seronok tengok muka suami, anak-anak perempuan tak boleh berjaya.
Tak boleh percaya. Okey. Jadi anak-anak mesti ada disiplin. Saya nak tahu disiplin ini yang kurang ni. Tak ada disiplin. Naik rumah tak ada disiplin, duduk makan tak ada disiplin, tinggalkan rumah tak ada disiplin. Dengan ayah tak ada disiplin, cakap dengan ayah tak ada disiplin, duduk depan ayah tak ada disiplin, pegang gelas tak ada disiplin, cara minum tak ada disiplin, cara makan tak ada disiplin. Betul tuan-tuan. Jadi macam mana? The discipline goes very well with success. Those people who don't have discipline, they cannot get success. Tak ada disiplin. Anak kita nak tidur malam, apa disiplinnya? Dia jumpa perempuan ni pun tuan-tuan, dia salah mencium, dia ucap selamat dekat perempuan sebelum dia pergi tidur. Pukul berapa pula dia bangun anak-anak kita ni? Besok hari Sabtu ni pukul berapa dia bangun? Saudara, tinggal sembahyang tu biasa. Tinggal sembahyang tu di mana-mana pun di Malaysia ni sangat-sangat biasa. Zaman Nabi tuan-tuan tak ada yang tinggal sembahyang. 120,000 para sahabat tak ada seorang yang tinggal sembahyang. Sembahyang di masjid tak ada seorang pun tinggal sembahyang. Hanya yang munafik saja yang tinggal sembahyang. Kita biasa tinggal sembahyang, tak ada apa. Anak tak sembahyang, anak perempuan tak sembahyang. Datang Eid 7 hari, dah 9 hari, 2 hari, mak tak kata apa pun. Tak kata apa pun. Kita boleh makan dengan anak yang tak sembahyang. Kita tahu dia tak sembahyang. Kita boleh duduk semeja dengan anak yang tak sembahyang. Macam mana? Satu lagi yang saya nak beritahu anak-anak ni. Satu hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis itu berbunyi, Rarima ampu summa rarima ampu summa rarima ampu. Qila man ya Rasulullah? Qal man araka abahi indal kibara ahadukuma aw kilayhima falam yudkhilil falam yadkhulil jannah. Apa dia? Tuan. Kehinaan Nabi kata, dia kali dah kata, hina. Ramin ampu summa ramin ampu. Hina. Nabi ulang 3 kali. Bagi dia tanya, siapa yang kau maksudkan dengan kehinaan itu ya Rasulullah? Sahabat tanya Nabi. Rasulullah jawab, siapa saja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah lanjut usia, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebagai syarat yang sudah ditunaikan untuk masuk syurga. Dengar, anak-anak di sini terutama mungkin ada ayah yang berumur 50 tahun, 60 tahun. Maknanya ayah yang sudah lanjut usia. Sama ada seorang hidup atau kedua-duanya masih hidup, tapi kita gagal pagi mengkhidmati, tengah hari mengkhidmati, malam mengkhidmati. Waktu makan tidak dikhidmati, waktu dia sakit tidak dikhidmati. Saudara, Allah tidak akan buka pintu syurga kepada anak-anak. Allah tidak akan buka pintu syurga kepada anak-anak. Satu hadis lagi saya nak baca. Bukaul walidain minal uquq wal kaba'ir. Satu hadis. Tangisan ibu bapa, dengar ni anak-anak ni. Dengar anak-anak ni. Dengar anak-anak. Tangisan ibu bapa, tangisan mak bapak kerana perbuatan kita, mak bapak kerana perkataan kita, mak bapak kerana kurang ajar kita, menyebabkan mak bapak menitiskan sebutir air mata. Apa dia kata tuan? Maka anak itu telah melakukan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dosa besar. Saudara yang saya berikan sekalian, sekarang sekolah pula. Mak bapak, anak-anak sekolah. Sekolah saya tak ada komplain guru-guru. Tuan-tuan, saya tengok guru-guru ni macam-macam guru. Ini bukan anak-anak dia guru-guru ni, tapi pasal sifat keguruan, sifat murabbi,
Sifat nak tengok anak-anak bangsa berjaya. Apa sekolah tak buat? Tetapi kita bisa sekolah buat. Tuition, sekolah buat. Extended learning hours, sekolah buat. Datang ke rumah guru untuk tuition khas. Bila pemeriksaan sudah mendatang dalam sebulan, dalam seminggu, 2 minggu lagi, cikgu buat. Cikgu dah, pengetua dah, guru besar dah. Tapi sayang kadang-kadang tuan-tuan, begitulah hajat guru besar, begitulah usaha guru-guru, tapi tak disambut oleh ibu bapa. Bahkan ibu bapa datang ke sekolah menyerang guru-guru. Biasa sekolah-sekolah, guru-guru dapat berbagai-bagai maki daripada terdik daripada mak bapak. Adakah mak bapak nak bagi guru begitu? Itu kan yang layak bagi seorang guru, bagi orang guru. Ini saya cerita ni pasal dilaporkan kepada saya. Apa pun silap guru, apa pun silap guru. Sedangkan bapa tak ambil bahagian langsung tentang pelajaran anak-anak. Saya nak bagi tahu ni anak-anak ni, tak ada guru tuan-tuan, tak ada guru yang lepas tangan di sekolah, tak ada. I can vouch dan akan saya tahu. Kajian saya bukan satu sekolah, bukan 2 sekolah, ratus sekolah. Bukan seorang guru, bukan 2 guru, ribuan guru. Satu masa dulu tuan-tuan, boleh katakan 2 minggu sekali saya naik IAB tu, Institut Ahmadiyah Baki untuk berdepan dengan pengetua-pengetua guru-guru besar. Saya pimpin qiyamul lail dengan mereka. Pukul 4 pagi bangun qiyamul lail, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, nangis, munajat. Saya pimpin. Saudara-saudara yang bersedia. Jadi sekolah ni, sekolah dah hebat, guru-guru hebat, facilities hebat. Bagi tahu sekolah ni dibandingkan dengan sekolah saya satu masa dulu, sekolah rendah saya, sekolah menengah lain lah, boarding school saya lain, itu lain lah kan. Sekolah rendah, aku yang saya ada. Hujan naik, kaki habis, basah dalam bilik kelas. Kita mana? Sebab itu anak-anak tuan-tuan, yang akhir ni saya ingin menyebutkan tentang puan saya. Semua sekali ini kita nak elakkan satu perkara pada anak-anak ini. Apa dia? Kalau ada elemen unsur kederhakaan kepada anak yang berumur 13 tahun yang sudah akil balik, Allah tidak letakkan kepangkuannya kejayaan dunia dan akhirat dalam hidup itu. Betul dengar baik? Kalau ada tanda-tanda kederhakaan yang berlaku kepada anak-anak yang berumur 13 tahun yang sudah akil balik, derhaka terhadap mak dan ayah, saudara, Allah tidak akan letakkan kepangkuannya dalam hidupnya sampai matinya apa yang dinamakan kejayaan dunia dan akhirat. Sebab itu jangan derhaka. Jangan derhaka dengan mak. Kalau nak cium-cium tangan mak dan ayah, kan cium tangan orang lain. Nabi tak benarkan kita bercium-cium tangan. Cium mak ayah, cium yang orang-orang betul-betul guru yang muktabar, yang alim. Bukan sebarang-sebarang kita boleh cium orang. Rasulullah tegak. Bahkan Rasulullah tegak. Orang lalu kita berdiri, lalu kita berdiri. Allah tegak. Rasulullah tegak. Hanya dengan mak bapak saja. Jadi kita kena jelas benda ni. Kita boleh cium tangan orang, tapi tak pernah cium tangan mak bapak. Macam mana? Kita boleh hormati orang di nak lalu, kita berdiri. Tapi mak bapak, kadang-kadang kita tengok TV, anak duduk atas kursi, mak duduk di lantai. Anak duduk atas kursi, mak duduk atas lantai, kaki anak melunjuk menghadap mak dia. Tak ada apa pun. Tak ada orang tegur pun. Bapak dia pun tak tegur.
tak anak-anak ni duduk atas kursi, kan macam sofa ke, mak tengok TV bersama-sama, mak duduk atas lantai, kaki anak menjulur menghadap mak di atas kursi. Macam mana? Macam mana? Anak-anak ni saya nak tanya ni, berapa orang daripada anak-anak ni kok semayang lah, kok tak semayang saya tak tahu. Berapa orang yang doakan mak dan ayah? Doa mak dan ayah itu perintis keberkejayaan dunia akhirat. Macam mana bunyi doa mak dan ayah untuk mak dan ayah? Macam mana bunyi ni? Ya, macam mana bunyi ni? Satu orang kata sini, macam mana bunyi ni? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Siapa yang boleh? Penting ni. Saya dah tanya. Saya dah buat, dah tanya tuan-tuan, dah tanya dalam berpuluh-puluh tahun saya tanya ni. Saya nak dengar daripada mulut anak, laki-laki atau perempuan, apa bunyi doa mereka untuk ibu dan ayah yang hidup atau telah mati bertemu dengan Allah. Tak boleh jawab. Saudara, pada pernah dengar anak kita menyebut Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tetap pernah dengar anak kita sebut itu? Anak-anak pernah sebut begitu? Macam mana? Apa nak jadi anak kita? Bapa, mak tak pernah dapat doa tuan-tuan. Ya Allah, kalau bapa dan mak telah meninggal tuan-tuan, dikatakan pada petang Jumaat semalam tuan-tuan, petang Jumaat semalam selepas asar dan menghadap ke maghrib, roh mak dan ayah terbangun daripada kuburnya itu, menghadap kiblat, angkat tangan tu, nangis mak dan ayah. Apa dah nangis? Di mana doa anakku ya Allah? Di mana doa anakku? Aku dah mati dekat 35 tahun. Mana doa anakku? Tak ada doa anakku ya Allah. Aku ada 9 orang anak. Mana doa anakku ya Allah? Tuan, kesian mak kita. Kesian mak kita tuan. Saudara yang akhirnya secara sepintas lalu saya hendak anak-anak ini berjaya. Tapi kejayaan kalau tuan kutip apa yang saya cakap tadi daripada awal hingga akhir, kalau tuan kutiplah matan-matan yang saya cakap tadi, sudah cukup untuk saya meninggalkan pesan kepada tuan-tuan dan perempuan, terutamanya anak-anak, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, tak kisahlah apa tingkatan pun, untuk berjaya. Lawan kepada anak-anak itu ialah tentang anak yang durhaka. Saya dah sebut tadi, durhaka perkataan biasa. Kalau mak panggil macam ni, siapa nama? Nama siapa nama? Nizam. Nizam panggil, mak panggil, mak lembut suara daripada dapur. Zam. Dia tengah main telefon. Mak panggil, Zam. Apa? Betul tak cara jawapan begitu? Derhaka. Atau tak menjawab? Derhaka. Bahkan ulama menyebut, tengok anak-anak ni, bila kita berjalan dengan mak, terutama mak ni, mak ayah pun cuma, tapi mak yang utamanya. Kalau kita berjalan dengan mak, serentak mak langkah kanan, kita langkah kanan, bukan itu yang terbaik. Kalau kita berjalan 2 langkah di depan mak, itu yang paling tak baik. Yang baik ni kita berjalan 1-2 langkah di belakang mak, itu yang terbaik. Jangan kita. Itu akhlak. Sayang mak, cium mak. Bila kita cium mak, cium, dah kasih cium oleh papa. Oi, mak kita kalau sakit-sakit pening-pening, ada penyakit dalaman pening-pening, tapi anaknya ada 5-6 orang, cium pagi-pagi, cium balik malam, cium nak tidur, cium, habis penyakit daripada habis. Itulah ubat yang paling mujarab bagi mak.
Itulah ubat yang paling mujarab bagi mak dan ayah, terutama mak. Sebab itu saudara, kita selalu anak-anak yang derhaka dia termasuk dalam kumpulan ini. Satu, mereka akan berada dalam suasana dimurkai Allah pagi, petang dan malam. Anak-anak yang derhaka kepada emak dan ayah, dia dilaknat oleh Allah pagi, petang dan malam. Laknat oleh Allah, dia dilaknat oleh Allah. Nombor dua, doa anak-anak yang derhaka tidak akan dapat melebihi langit. Tersekat di langit, tersekat. Doa anak yang derhaka kalau berdoa. Nombor tiga, anak derhaka terutama dengan mak, celaka di dunia dan celaka di akhirat. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Derhaka dengan mak tak selamat. Saya dah tengok dengan mata kepala tuan-tuan, orang yang derhaka kepada mak tak selamat. Yang keempat, orang yang derhaka tidak akan dapat redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka dinafikan mendapat redha Allah. Allah tak bersamanya, Allah tak sayang dengannya, Allah tak kasih dengannya, Allah tak dekatinya. Dan kelima, amal-amal kebaikan. Anak yang derhaka, amal-amal kebaikan buatlah. Buat masjid banyak mana, buat madrasah banyak mana, amal-amal orang anak derhaka tidak diterima oleh Allah. Saudara, kami main cerita ni untuk malam ni, kita cerita besar sebenarnya malam ni. Alhamdulillah, tuan-tuan yang terkuasa ni, kehadiran pada malam ni antara yang terbaik yang pernah saya saksikan. Saya biasa ni kadang-kadang exam ni tengok-tengok macam ni, tapi yang Sungai Bidang Burung Masjid At-Taqwa ni, ini antara yang terbaik. Kehadiran, syabas, bagus. Diharapkan insya-Allah hari-hari yang berikutnya lebih bagus lagi, lebih bagus. Bukan hanya datang masjid untuk malam ini, saban malam ke masjid, saban malam ke masjid, saban malam ke masjid. Wahai ayah-ayah, saban malam ke masjid, saban malam ke masjid, saban malam ke masjid. Wahai ibu-ibu, kalau bersama dengan suami ada mahram, saban hari ada ilmu, majlis ilmu di masjid, di surau bersama dengan mahram. Kemudian yang ketujuh, tuan-tuan ya, anak derhaka salatnya tidak diterima oleh Allah. Salat kata tuan sampai lekuk dahi ni pasal sujud terlalu banyak, tapi salatnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang akhirnya tuan-tuan dan puan, orang yang derhaka kepada ibu dan ayah tidak berpeluang mencium bau syurga. Bukan masuk syurga, anak-anak derhaka kepada mak dan ayah bukan masuk syurga, cium bau pun, cium bau syurga pun dinafikan oleh Allah SWT. Jadi marilah kita insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya harap, saya doalah anak tuan-tuan berjaya, jadi arkitek yang berjaya, jadi doktor yang berjaya, jadi engineer yang berjaya. Dan kita nak create dalam family kita, kalau macam bukan Nabi ada the unique Quranic generation, dalam rumah kita the unique children of ours, the unique characteristic our children in our respective homes. Tuan-tuan kena buat ni tuan-tuan insya-Allah. Dengan mak dan bapa mengambil peranan utama untuk menentukan anak kita berada di garisan itu, anak kita berada di lorong itu, anak kita berada di lane itu, anak kita berada di highway itu, untuk kita nikmati kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan puan ya, nanti sebelum kita habis ni tuan-tuan puan, saya nak bagi tahu bapak ya. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih kepada teman-teman di
di Masjid At-Taqwa ni. Tuan-tuan dan puan, kita nak zikir sikit. Saya nak ajak anak ni, malam ni kita nak zikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit aja, 2 minit kita nak zikir. Ikut saya, kuat-kuat buatnya. Kita nak laungkan kekuatan, kehebatan kita mengagungkan Allah dan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu daripada pengisian pada malam ini, supaya masuk roh keagungan Allah dan kemuliaan Nabi-Nya dalam diri kita. Sebab roh itulah yang akan membawa kita ke pintu syurga Allah Subhanahu, menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat. Kuat-kuat ikut insya-Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نبي محمد يا رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا
Nabi Muhammad ya Rasulullah ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Jalali wal Ikram amitna ala dinil Islam. Bagus untuk anak-anak kita ni, insya-Allah. Saya dah tengok bunga-bunga ni anak-anak kita ni, bunga-bunga kejayaan. Zikir-zikir ni sangat-sangat baik tuan-tuan. Insya-Allah lah. Hanya memerlukan rakan kongsi. Siapa rakan kongsi anak-anak ni? Yang pertama, mak bapak dia. Siapa rakan kongsinya lagi? Guru-guru dia. Siapa rakan kongsinya lagi? Rakan sebaya dia. Siapa rakan kongsinya lagi? Adik-beradik dia. Itu rakan kongsi itu yang sama-sama untuk merentasi dunia kejayaan, dunia dan akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan puan ya, nanti saya harap tuan-tuan kita ada meja kita kat mana meja? Ada meja? Mana? Ada tuan. Haji Zainuddin ada ke meja saya? Ada. Tuan-tuan dan puan-puan ya, tolong dapatkan yang kuning ni. Namanya ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Dulu saya datang dalam 2-3 bulan yang lepas, saya datang kat sini, saya beritahu Kompleks Anjung Husnul Khatimah, satu-satunya dalam dunia. Tempat ini sedang diusahakan sekarang, akan siap pasal 1 bulan Mac tahun 2026. Antara programnya ada 7 program. Antara programnya lah program mati mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Seluruh dunia ni, saya nak claim seluruh dunia, tak ada orang yang buat program khusus duduk situ sebulan, duduk situ 2 minggu, duduk situ seminggu, duduk situ 3 hari. Pikirnya, perkataannya, perbuatannya, hatinya, jiwanya, apa dia? Mati mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak jadi polis ada training, nak jadi askar ada training, nak jadi guru ada training, nak jadi peniaga ada training, nak jadi postman ada training, nak jadi kerani ada training. Nak mati, apa training dia? Bagi tahu saja. Nak mati mengucap La ilaha illallah, apa trainingnya? Saudara, sinilah tempat. At least the titling of the program, the titling satu-satunya dalam dunia unik. Tempatnya di Kampung Lebu, Mukim Bentung, Pahang Darul Makmur. Dengan Pekan Bentung dalam 7 minit tepi jalan. Tuan-tuan yang nak balik dari Kelantan, walaupun nak balik Kelantan ikut Gua Musang, tuan-tuan mesti lalu tempat ini. Tepi jalan, tuan-tuan. Tepi jalan sedang dibangunkan. Tanah 7 ekar, tuan-tuan. Pembangunan yang agak besar, tuan-tuan. Jadi memerlukan sumbangan tuan-tuan pada wakaf. Seluruhnya wakaf. Pembangunan wakaf. Tanah itu diwakafkan. Tanah itu milik sekarang. Pemilik tanah itu sekarang adalah Majlis Agama Islam Pahang. Dan Majlis Agama Islam Pahang telah melantik menjadi mutawali namanya Yayasan Husnul Khatimah yang saya pimpin. Yayasan Husnul Khatimah ni akan membangunkan 7 ekar itu, akan menguruskan 7 ekar itu, dan satu akan mengisi program-program bila dah siap. Tahun 2026 nanti ada 11 program yang saya akan isi di sini. Tuan, nanti saya minta bila dah siap nanti orang Sungai Burung ni datang, sekurang-kurangnya datang 5 hari, tuan-tuan. 5 hari datang kat sana. Bawa isteri, bawa suami, bawa anak-anak. Apa ceritanya? Keluargaku penghuni syurga. Tajuknya, keluargaku penghuni syurga. Bawa anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, biar dia dengar syurga. Bawa anak yang umur 4, 5 tahun, biar dia dengar seksa kubur. Bawa anak umur 4, 5 tahun, biar dia dengar mizan. Bawa anak 4, 5 tahun, 6 tahun, biar dia dengar apa dia titian sirat. Selama ni anak-anak kita pernah dengar kat rumah, tuan-tuan. Ada pernah dengar tak titian sirat? Bila puan-puan ada mendengar menyebut titian sirat dalam rumah? Bila tuan-tuan sebagai ayah menyebut titian sirat, mizan dalam rumah? Inilah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan dapatkan ni. Dapat ni tuan-tuan puan, saya harap okey. Bila tuan-tuan dapat, saya harap kita ada tabung-tabung kat sana. Kita akan edarkan tabung-tabung ni tuan-tuan ya. Muslimat-muslimat, tuan-tuan tolong tabung-tabung kita edar. Mari kita bangunkan bersama. Kita bangunkan bersama, kita hendak tuan-tuan puan sekarang masjid. Antara masjid sedang dibina. Masjid ni tuan-tuan puan boleh memakan 1000 orang. Hallnya lebih kurang macam ni tuan-tuan, kecil sikit hall dia. 1000 orang boleh muat tuan-tuan, insya-Allah ya. Kita sedang bangunkan sekarang ni.
supaya tuan-tuan, suami isteri, anak-anak, satu batu bata daripada tangga masjid itu ada nama kita. Lantai masjid itu 3 batu bata ada nama isteri, anak, suami, nama anak-anak kita. Supaya menara masjid itu ada nama mak dan ayah kita, kerana kita wakafkan apa yang kita ada atas nama mak dan ayah untuk mendirikan komplek Al-Husnul Khatimah. Okey, satu lagi tuan-tuan, ini namanya tuan-tuan, ini namanya ialah wakaf sekeluarga. Wakaf sekeluarga, tuan-tuan dapatkan nanti di luar kat sana tuan-tuan, ini wakaf sekeluarga. Tuan-tuan sebutkan nama, ada nama-nama kat sini. Yang nama ni kita akan doakan bersama-sama dia. Tapi tuan-tuan mendoakan nama mak, nama ayah, nama abang, nama kakak, nama adik, nama ipar, nama mertua, nama bapa mertua, tuan-tuan wakafkan insya-Allah, dengan kita menghadiahkan sesuatu kepada mereka dalam bentuk wakaf untuk membangunkan komplek Al-Husnul Khatimah. Dapatkan nanti tuan. Nama dia ialah sumbangan wakaf seisi keluarga untuk kompleks Al-Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan apa insya-Allah saya nanti kalau boleh tuan-tuan, kalau boleh saya jumpa macam itu, saya jumpa muslimat. Lepas kita sembahyang hajat, saya nak jumpa muslimat 5 minit. 5 minit perempuan, saya nak jumpa perempuan 5 minit aja insya-Allah. Saya nak cerita tentang sijil wakaf tunai. Tuan-tuan, saya nak sebutkan tuan-tuan ada beberapa nama yang telah menghabiskan dulu ambil sijil wakaf tunai, dan baru tuan-tuan mereka sudah habiskan. Ada yang 2 buku, ada yang 3 buku sudah dihabiskan ini. Nanti saya nak cerita tuan, apa dia sijil wakaf tunai, apa kaitannya dengan kehidupan kita, apa kaitannya dengan isteri, apa kaitannya dengan suami, apa kaitannya dengan anak-anak, apa kaitannya dengan kehidupan dunia, dan apa kaitannya dalam kehidupan akhirat bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sijil wakaf tunai. Saya nak cerita dengan muslimat 5 minit sebab kita buat sembahyang hajat. Dan tuan-tuan puan yang sebagaimana juga yang biasa-biasa saya sebutkan, ini buku ni 40 buku yang saya tulis, ini buku yang terakhir. Buku yang terakhir, nama buku ni tuan-tuan, satu ni Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Cikgu-cikgu, anak-anak murid, teman-teman, ibu bapa, buku ni tajuk buku yang 3 buku yang terakhir daripada 40 buku. Saya dah tulis 40 buku, ni 3 buku yang terakhir. Tajuk buku ini yang pertama Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan kena faham betul-betul apa dia Husnul Khatimah. Kenapa kita mengaminkan Allahumma khtim lana bi husnul khatimah, amin, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, amin. Kita mengaminkan doa imam. Tapi apa dia sebenarnya? Apa kaitannya dalam hidup kita? Apa kaitannya umur-umur lanjut macam kita? Apa kaitannya masa saat nak mati? Apa kaitannya di alam kubur? Apa kaitannya di alam barzah? Apa kaitannya di padang mahsyar? Ini tuan-tuan. Buku yang kedua tuan-tuan puan, insya-Allah ini untuk anak-anak. Ini untuk anak-anak. Mak bapak kena baca dulu, lepas tu anak-anak. Terutama anak-anak yang umur 13 tahun ke atas kena baca buku ni. Tajuk buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan, tadi saya cerita kebanyakan ni mengkhidmati mak dan ayah. Sayang Allah, sayang Rasul, sayang mak, sayang ayah. Ni tuan-tuan, macam mana nak khidmati? Mak masih hidup, macam mana nak khidmati? Mak sakit, macam mana nak khidmati? Mak sakit di hospital, macam mana nak khidmati? Mak nazak, macam mana nak khidmati? Mak dah terbujur menjadi jenazah, macam mana nak khidmati? Ni semua buku. Dan buku yang terakhir tuan-tuan, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Ibu-ibu, ayah-ayah ni. Ini buku ni unik tuan-tuan dan puan. Nama buku ni yang saya tulis, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Marilah kita yang dah kahwin 10 tahun, yang dah kahwin 20 tahun, yang kahwin 30, saya dah kahwin 50 tahun, yang dah kahwin 50 tahun. Saudara, jadikan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun perkahwinan itu menjadikan kita membina manusia-manusia, antara isteri kita, menjadikan isteri kita ialah Ketua Bidadari Syurga. Bukan sebarang-sebarang bidadari, bukan bidadari biasa. Isteri tuan-tuan ialah Ketua Bidadari Syurga. Apa dia? Apa dia buat? Apa amalan dia? Macam mana Quran dengan dia? Macam mana hadis dengan dia? Macam mana guru dengan dia? Macam mana masjid dengan dia? Macam mana orang agama dengan dia? Tuan-tuan dalam buku ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah. Tadi yang kita zikir tuan-tuan, sikit tadi zikir munajat. Tuan-tuan, saya bina selama 36 tahun sama camp. Di mana-mana saya pergi tuan-tuan, semalam saya bersyarah satu tempat sampai 4-5 orang tuan-tuan pernah ikut saya punya sama camp. Masya-Allah tuan-tuan, 36 tahun sama camp, 1.2 juta manusia. Macam mana saya didik anak-anak sama camp yang berjaya tuan-tuan. Hampir semuanya berjaya dunia dan akhirat. Zikir munajat. Kecilnya dengar zikir munajat. Dalam kereta dengar zikir munajat. Di rumah dekat zikir munajat. Dalam bilik dengar zikir munajat. Inilah yang mewarnakan rumah. Inilah yang mewarnakan kereta. Ini yang mewarnakan motosikal. Inilah mewarnakan telinga kita tuan-tuan. Namanya zikir munajat, insya-Allah.
Tuan-tuan dan puan yang boleh dapat di luar sana dekat media sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan ya, satu lagi saya punya kad ni. Ni kad adik-adik ni kad ni. Dapatkan kad saya ni, lepas tu tuan-tuan ya, tuan-tuan tembak sikit kad ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan screenshot di belakang ni. Kad saya ni adalah media sosial, 6 media sosial. Saya ada TikTok sedang rakaman sekarang Facebook sedang rakaman. TikTok tadi baru habis ni tuan. Rakaman-rakaman tuan-tuan boleh dapatkan ya. Dengan ini tuan-tuan boleh dapatkan macam mana nak pergi YouTube saya, Facebook saya, TikTok saya untuk mendengarkan, mengikuti ceramah-ceramah saya bertahun-tahun yang lalu terkumpul free, tak kena bayar 1 sen pun. Hanya tuan-tuan screenshot sebarkan kepada adik abang kakak, kepada sahabat-sahabat seramai-ramainya supaya mereka dapat melihat sebahagian daripada ceramah-ceramah saya percuma tuan-tuan, insya-Allah. Dapatkan kad ini di media saya, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada pengurusi, terima kasih kepada jawatan kuasa, dan saya sekali lagi nak ulang tuan-tuan dan puan, malam ini kehadiran termasuk muslimat yang ramai di belakang tu, antara kehadiran yang terbaik yang pernah saya saksikan di mana perhimpunan ini terdapat mak bapak, pelajar-pelajar, guru-guru dan juga orang tempatan bersama-sama meraihkan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan lebih ramai lagi yang akan datang, lebih ramai lagi yang akan datang. Bukan saja kita hadir seperti ini, tapi hari-hari subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Terutama mereka yang sudah bersara, tuan-tuan dan puan, ayah-ayah yang sudah bersara ini, mari kita raihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Aku qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.